Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Untuk kursus penghayatan etika dan peradaban, bagi topik yang pertama, tajuknya adalah berkaitan dengan pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Saya harap semua memberi perhatian. Jadi etika dan peradaban ini penting dalam sebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Ini berbeza. Setiap orang yang kalau kita tanya berkaitan dengan etika dan peradaban, ada kemungkinan mereka memahaminya dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia dan berdasarkan kepada susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Ini kena ingat sebab kita melalui beberapa zaman. Itu zaman sebelum kolonial. Kolonial ni adalah penjajahan. Sebelum negara kita dijajah, ketika negara kita dijajah dan selepas negara kita dijajah. Jadi sifat dan kepahaman mengenai etika berciri moden diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Ya. Dan sebelumnya, pada era pra-kolonial, dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat istiadat dan adat resam telah menjadi sebahagian daripada etika pada zaman tersebut. Jadi gabungan kedua-dua tradisional dan moden ini telah tergarap pada era pasca kolonial yang tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Jadi inilah dia kursus penghayatan etika dan peradaban. Maksudnya dalam acuan Malaysia ni, kita melihat kepada faktor perjalanan masa sebelum penjajahan atau pra-kolonial, semasa penjajahan atau kolonial dan juga pasca kolonial ataupun selepas negara kita dijajah, iaitu masa sekarang. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua dapat memberi perhatian kepada apa yang bakal disampaikan seterusnya. Lihat pengenalan tentang gaya untuk memahami etika. Pembentukan berasaskan susur masa seperti saya sebutkan tadi. Sebelum kolonial ataupun sebelum era penjajahan, ianya disebut sebagai era tradisional. Era tradisional, di mana pada ketika itu telah ada apa yang disebut sebagai adab, adat istiadat dan juga adat resam. Apakah dia adab tadi, adat istiadat dan adat resam ni? Nanti kita akan kupas sebentar lagi. Jadi seterusnya apabila zaman kolonial ataupun zaman penjajahan, ia disebut sebagai era moden. Moden maksudnya pada ketika itu penjajah datang untuk memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai etika, ethos dan juga etiket. Kita juga akan pelajari sebentar lagi apakah dia yang disebut sebagai etika, ethos dan juga etiket ini. Dan seterusnya, era selepas daripada penjajahan, maksudnya selepas kemerdekaan kita, tidak ada lagi penjajah, maka dia disebut sebagai era pasca kolonial ataupun selepas era merdeka lah, selepas penjajahan. Jadi hasil daripada tradisional tadi dan moden, pra-kolonial dan kolonial, pada masa pasca kolonial, ia merupakan gabungan di antara dua-dua tadi, tradisional dan juga moden. Dan jadi dia bercampur gaul menjadikan etika moden yang mengandungi adab istiadat, adat resam, etika, ethos dan etiket bergabung di dalam satu gaya kehidupan di negara Malaysia lah, yang disebut sebagai etika
peradaban dalam acuan Malaysia. Jadi macam mana nak menghayati etika dan peradaban ini? Jadi kita melihat bahawa negara kita ini, Malaysia sekarang ni terbentuk daripada sejarah yang lepas lah. Maksudnya sejarah dia membentuk struktur sosial, iaitu masyarakat, negara dan pasaran, dan juga membentuk individu, keluarga dan komuniti dalam satu struktur masyarakat di negara kita. Sudah ada penggabungan di antara kedua-dua elemen tadi, tradisional dan moden. Okey, apa yang kita alami sekarang ni adalah, kalau kita lihat, dia adalah gabungan di antara tradisional dan juga moden. Kita lihat kalau tradisional ni apa? Kita ada sistem pemerintahan beraja lagi. Kita ada sultan lagi. Dan moden ni bagaimana? Kita ada demokrasi. Kita ada parlimen. Itu moden. Jadi kita lihat bagaimana ianya telah menjadi satu gaya di negara kita Malaysia hari ini. Jadi apakah dia objektif dalam kita menghayati etika dan peradaban ni adalah untuk membina kerangka pemikiran dan boleh menganalisis etika dan peradaban ini. Bukan hanya setakat belajar, tapi kita boleh melihat apakah kandungan-kandungan dalam maksud etika dan peradaban. Jadi hasil pembelajaran ni sepatutnya anda semua boleh menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban. Dan yang kedua, menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Okey. Ini kandungan. Itu yang pertama, pengenalan etika dan peradaban. Yang kedua, susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Yang ketiga, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Yang keempat, penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat, lokal dan juga global. Yang kelima, penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Dia jelas, dia itulah acuan negara kita. Etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey. Kita pergi kepada pengenalan etika dan peradaban. Etika dan peradaban penting dalam sebuah masyarakat supaya berkepribadian tinggi, saling menghormati, hidup harmoni, membina negara bangsa dan lain-lain yang bersesuaian sebagai sebuah masyarakat. Okay, maksudnya di sini kita semua perlu berkepribadian tinggi. Maksudnya kepribadian tinggi, unsur-unsur negatif tidak ada, maksudnya dikurangkan. Kemudian kita perlu saling hormat menghormati di antara satu sama lain, kerana dalam acuan Malaysia ni kehidupan kita adalah bercampur, campur dalam etnik yang berbeza, kaum yang berbeza, agama yang berbeza, latar belakang sosio-ekonomi yang berbeza, tahap pendidikan juga berbeza. Jadi perlu saling hormat dan menghormati, melahirkan hidup yang harmoni, membina negara bangsa yang mana bila kita sebut rakyat itu sebagai rakyat Malaysia, dia ada satu kepribadian yang tinggi, maksudnya yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, yang bersatu padu harmoni walaupun dalam kepelbagaian bangsa, kaum, agama dan juga bahasa. Jadi membina negara bangsa, itulah negara bangsa, maksudnya negara sebuah bangsa Malaysia. Itu yang diidamkanlah, sama ada ianya berjalan ataupun berjaya, kita sedang berusaha ke arah tersebutlah. Salah satu daripadanya dengan inilah dia memahami tentang konsep etika dan peradaban. Kalau kita lihat pula adab, adab dalam kamus edisi kedua merupakan budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan berbudi bahasa. Adab ni adalah cara kita untuk berinteraksi lah, dengan menggunakan bahasa yang sesuai, yang tidak menunjukkan perangai yang buruk, tingkah laku yang baik. Itu adab. Adab ni kalau kita lihat
orang zaman-zaman dahulu dia dah sebut berkaitan dengan adab. Biar beradab, dia kata hidup biar beradab. Jadi kurang adab atau tidak tahu adat maksudnya kurang sopan. Jadi kita kena hormati. Tak kira lah kita ni muda kepada tua ke, tua pun boleh beradab sopan kepada yang muda, tak ada masalah. Yang muda lagilah sepatutnya menghormati yang tua. Jadi beradab maksudnya baik budi bahasanya, sopan. Orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Ini bukan hanya setakat dengan ibu bapanya, malah dengan sesiapa saja. Dengan sesiapa saja. Beradab maksudnya telah maju tingkat kehidupannya, peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Maksudnya sesuatu kaum yang, satu masyarakat yang sudah beradab, dia telah menunjukkan satu perkembangan lah, satu perkembangan dalam masyarakat dia, menunjukkan okey, kita tahu masyarakat ini adalah masyarakat yang penuh adab, okey, ataupun bangsa ini bangsa beradab, ataupun dan sebagainya. So kita lihat bahawa adab itu sangat dituntutlah sebagai kita sebagai manusia ni perlu beradab. Jadi kita tengok contoh yang ada tu. Okey, seterusnya adat resam. Adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan pada suatu kaum ataupun daerah. Yang ini dia masih lagi di dalam kerangka tradisional. Jadi setiap kaum bangsa dia ada adat dia. Kita lihat tu adat meminang, adat perkahwinan, dan adat macam-macam adat yang ada. Itu selalunya di dalam sesuatu etnik ataupun sesuatu kaum yang tertentu, mereka pasti mempunyai adat yang tertentu, adat resam dia panggil. Resam ni benda yang perkara yang selalu dibuat. Dia jadi adat resam, maksudnya adat yang biasa dijalankan dalam sesuatu kaum itulah. Contohnya perkahwinan, merisik, bertunang, majlis perkahwinan dan lain-lain. Itu bagi Melayu lah. Bagi yang kaum-kaum lain juga ada juga adat-adat mereka yang tertentu. Okay, adat resam. Seterusnya adat istiadat. Adat istiadat ni dia sebut sebagai berbagai-bagai adat yang diikut. Jadi berbagai-bagai adat dan kebiasaan majlis rasmi untuk menyambut suatu peristiwa. Jadi adat istiadat ni mungkin bukan sahaja tertakluk kepada golongan bangsawan raja saja, tidak. Adat istiadat boleh jadi perkara yang sesuatu yang majlis, boleh jadikan majlis yang agak besar yang menjadi suatu peristiwa. Contohnya istiadat pertabalan. Kalau macam kita di universiti ni, istiadat apa? Convocation. Itu jadi istiadat convocation yang dijalankan setiap tahun ataupun setiap kali itu graduan-graduan akan diraikan di dalam satu majlis dipanggil convocation lah. Kemudian berbagai-bagai adat peraturan yang dituruti itu adalah adat istiadat. Kemudian yang ini aktiviti tak perlu kita buatlah. Kemudian kita pergi kepada yang tadi pra-kolonial, yang ada adat resam, adat istiadat. Sekarang ni kita pergi kepada kolonial, iaitu etika. Etika yang telah diperkenalkan oleh penjajah lah. Jadi etika merupakan prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak, adat sopan, santun dan sebagainya menjadi pegangan suatu individu atau sekumpulan manusia. Etika ni dia daripada perkataan ethics lah. Perkataan bahasa Inggeris lah. Jadi menurut sosiologi pula adalah merupakan satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Maksudnya contoh etika ni adalah satu nilai akhlak, prinsip moral.
ataupun etika menjadi satu code of ethics dipanggil, satu panduan bagaimana contohnya nak berpakaian dalam majlis convocation, contohnya dalam majlis-majlis rasmi nak pergi ke istana, mesti ada etika berpakaiannya, pakai baju Melayu bersongkok hitam, pakai sampin contohnya. Kemudian kalau berada di kolej kediaman, tak boleh pakai kain pelikat turun pergi beli nasi di kantin, kena pakai seluar, pakai kasut yang bertutup, tidak boleh berambut panjang, contoh itu etika yang perlu dipatuhi. Okey, seterusnya ethos. Apa dia ethos? Ethos merupakan sifat ciri sesuatu bangsa, budaya dan lain-lain. Maksudnya di sini ethos, contohnya pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi falsafah dan masyarakat negara. Jadi usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar belakang individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau negara bangsa. Ethos di sini lebih kepada ciri-ciri yang perlu didasarkan untuk mewakili masyarakat tertentu dalam dikenali dalam negara tersebut ataupun dalam komuniti kelompok tersebut. Jadi itu ethos. Kemudian etiket pula apa dia? Etiket adalah adat dan peraturan terutamanya dalam kehidupan sosial dan profesion tertentu. Etiket ni dia punya panduan, protokol dan sebagainya. Itu etiket. Kalau nak makan dalam majlis-majlis rasmi perlu menggunakan pisau dan garpu contohnya, ataupun sudu dan garpu, tak boleh gunakan tangan. Itu etiket. Etiket ni lebih kepada sesuatu panduan protokol kepada sesuatu acara yang tertentu. Ini dikenalkan oleh penjajah barat zaman kolonial. Mereka telah memperkenalkan perkara ini. Jadi sebelum itu tidak ada. Sebelum itu kita menggunakan adat resam dan adat istiadat. Jadi apabila kehadiran kolonial tadi dia dah memperkenalkan etika, ethos dan etiket. Kemudian kita lihat ini dia. Jadi susul masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Diulang kembali sebelum kedatangan kolonial telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut sebagai adab. Maksudnya etika di dalam prakolonial dipanggil sebagai adab yang lebih menjurus kepada ciri-ciri kaum pada ketika itulah. Kalau kita tengok adat istiadat dan adat resam ni lebih kepada kaum Melayu lah, disebut sebagai kaum yang ada di wilayah alam Melayu pada ketika itu. Dia proses migrasi dan dalam Kepulauan Melayu dari luar Kepulauan Melayu menjadikan adat istiadat, adat resam bercampur baur akibat daripada proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Maksudnya kalau kita lihat di dalam sekitar wilayah alam Melayu tersebut, yang terkandung dalam dia adalah Malaysia, Indonesia, Filipina, Kalimantan, Papua, itu wilayah alam Melayu. Namun begitu apabila ada dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka atau sebelum daripada itu sudah ada proses masukan daripada luar dari sudut natural ataupun perdagangan secara alamiah. Maksudnya semua pedagang-pedagang daripada luar, daripada India, daripada China, daripada Timur Tengah telah berdagang di kawasan wilayah alam Melayu ini dan membawa bersama mereka adat dan adat resam mereka lah. Dan di situ sudah menjadi bercampur baur di antara adat-adat istiadat, adat resam yang ada di
wilayah alam Melayu dengan yang hadir daripada luar tadi. Jadi proses pinjam meminjam tu sudah berlaku dan akhirnya dia menjadi sesuatu yang diguna pakai lah. Di alam Melayu. Jadi zaman pra-kolonial, zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum lagi dijajah. Pada ketika itu dikenali dengan wilayah alam Melayu. Ataupun kalau di Semenanjung tu, Semenanjung Tanah Melayu. Jadi etika telah terjemah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian formal atau tidak formal disebut sebagai adab. Maksudnya sudah ada, etika sudah ada tapi namanya berbeza. Jadi dalam zaman kolonial memperkenalkan etika, etos dan etiket. Etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran dan ketuanan. Contohnya macam daripada British, mereka membawa memakai baju kemeja, memakai seluar slag itu dan juga bertali leher. Itu etika yang dibawa masuk. Cara percakapan, cara pentadbiran. Pentadbiran yang ada sistem yang berbeza dengan sistem yang dulu. Kita ada sistem pembesar 4 ataupun sultan, kita ada bendahara, kita ada laksmana, kita ada masa tu temenggung, kita ada penghulu dan juga yang ke bawah lagi. Tetapi apabila kedatangan kolonial, mereka telah memperkenalkan sistem pentadbiran yang moden, yang berbeza. Situ ada menterinya, ada timbalan menteri, ada sistem cukaiannya, sistem ketuanan dan lain-lain. Juga cara-cara kehidupan yang lain seperti makan, memberi tabik hormat dan sebagainya. Jadi apa yang ada di dalam negara kita sekarang ini, ianya adalah bercampur di antara zaman pra-kolonial dan juga zaman kolonial. Jadi yang ada di dalam pasca kolonial sekarang ini adalah gabungan di antara kedua-dua pengaruh tersebut. Di zaman pasca kolonial merupakan era moden. Era moden di mana masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran besi etika secara langsung atau melalui teknologi. Dinilai etika bercampur baur ini wujud dalam sekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Jadi kerisauan kita ialah tentang budi pekerti, tingkah laku dan budaya bahasa kita merosot disebab kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Jadi mengapa kita perlu kembali semula melihat apa yang pernah berlaku di zaman pra-kolonial, kolonial dan sehingga sekarang ni adalah kita lihat tentang sedikit sebanyak jati diri sudah hilang disebabkan oleh kehadiran penjajah pada ketika itu. Namun begitu, ada juga perkara yang baik yang berlaku yang telah membawa negara kita menjadi negara yang lebih moden lah. Jadi apa yang kita bimbangkan? Kita bimbangkan adalah tentang jika sekiranya kita hanya mengambil satu bahagian saja, iaitu hanya mengambil moden saja, kita meninggalkan yang tradisional, akhirnya kita kehilangan jati diri kita lah sebagai masyarakat Malaysia yang pernah satu ketika mengamalkan adat istiadat, adat resam dan sebagainya, dan kita mengambil pula gaya kehidupan daripada kolonial ni 100%. Maksudnya tak perlulah. So kita kena adil lah dalam menghayati etika dan peradaban untuk negara kita ni. Okey. Kita kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Kita lihat tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial, biografi masyarakat berkenaan. Kita mesti lihat kembali siapa kita hari ini, di mana kita lahir dan dari mana asal kita. Jadi mudah saja sebenarnya. Siapa yang lahir di tanah Malaysia ni, maksudnya kita adalah orang Malaysia. Namun begitu, kita kena perhatikan juga
sejarah negara ini terbentuk, dan daripada sejarah tersebutlah kita dapat mengenal kembali jati diri bangsa kita, bangsa negara kita. Walaupun kita berbeza dari segi agama, budaya dan juga kaum, dan begitu kita masih lagi tinggal di tempat yang sama, iaitu Malaysia lah, dan kita perlu menyumbang kepada negara. Jadi dari segi nilai tradisional dan juga nilai moden tadi, penggabungan itu kita perlu pertimbangkan dan juga mengambil perkara-perkara yang baik. Maksudnya tidak boleh kita meninggalkan salah satu daripada perkara tersebut. Di tahap penghayatan etika adalah berbeza dan dipengaruhi oleh struktur sejarah, struktur sosial dan juga biografi masyarakat berkenaan. Kita lihat kalau dahulu, macam saya cakap tadi, diraja, pembesar bangsawan, rakyat jelata dan hamba. Kalau yang di peringkat struktur sosial moden ni tadi, dia ada kelas atasan, kelas menengah, kelas pekerja dan kelas bawahan. Jadi dia sudah ada dua perkara yang hampir sama tetapi berbeza. Okey. Dan akhirnya apa yang berlaku di negara kita adalah tidak ada lagi asasnya kepada kaum tu dah tak ada. Maksudnya kita adalah satu negara bangsa Malaysia. Kaum masih lagi berbeza, namun begitu kita menuju kepada arah satu Malaysia lah, maksudnya yang tidak ada, yang tidak perlu ada lagi perbezaan. Maksudnya kita membawa nama Malaysia. Okey, kena faham tentang sejarah, kena faham tentang struktur sosial kita, tentang biografi masyarakat yang membawa kepada apa yang berlaku pada hari ini. Jadi mudah saja, pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pasca-kolonial adalah apa yang berlaku sekarang hasil daripada rentetan peristiwa-peristiwa pra-kolonial dan juga kolonial. Yang berlaku sekarang adalah gabungan di antara kedua-dua sistem tadi, tradisional dan juga moden. Yang akan berlaku pada masa hadapan, kita tak tahu. Ada kemungkinan negara kita dijajah lagi, kita tak tahu. Jadi kita lah sama-sama mempertahankan identiti negara kita lah. Okay, kalau kita lihat pula tugas dan tanggungjawab kita dalam masyarakat, peranan kita sebagai individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Kita lihat dalam kita mengalami proses perubahan daripada era sebelum kolonial ataupun pra-kolonial itu, masyarakat pada ketika itu sangat maksudnya membenarkanlah, sangat membuka pintu kepada pada pedagang luar masa itu. Contohnya macam dalam zaman pemerintahan Sultanan Melayu Melaka, tidak ada sempadan, tidak ada immigration, tidak ada pasport dan sebagainya. Pada ketika itu semua pedagang-pedagang daripada luar bebas untuk berdagang di Melaka, dan secara secara alamiah ni, maksudnya pedagang-pedagang luar ni mereka membawa bersama mereka adat resam dan adat budaya mereka, kesenian mereka dan sebagainya, dan sebahagian yang dapat diterima pakai oleh masyarakat kita telah menerimanya. Sebab tu kalau kita lihat di negara kita ni, pelbagai bangsa, pelbagai keturunan dan pelbagai agama juga, kerana ada dua cara. Satu secara natural ni masuk ketika zaman dahulu secara perdagangan, itu yang melahirkan baba dan nyonya, ceti dan juga peranakan Cina yang berada di Melaka, di Terengganu, di Penang, dan secara pekerjaan ketika zaman British
telah membawa masuk kaum pekerja daripada China dan juga dari India sebagai bekerja dan seterusnya menjadi warga negara Malaysia. Jadi hasil daripada sejarah ini telah membangunkan kita sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan juga berbilang kaum dan agama yang tidak dapat tidak memastikan bahawa kita kekal dalam harmoni. Sebab tu disebut tadi etika ni dia boleh melahirkan negara bangsa yang saling menghormati, aman, harmoni dan juga bersatu padu. Jadi di hujungnya apa yang kita perlukan adalah sebuah negara yang majulah bersama tanpa ada perbalahan di antara kaum lah. Jadi tugas kita sebagai individu apa yang perlu kita buat? Okey? Apa yang perlu kita lakukan? Sebagai individu, kalau kita benar-benar menghayati etika dan peradaban ini, sebenarnya tidak akan ada masalah untuk kita bekerjasama, untuk kita membangunkan potensi kita, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira rupa bagaimanapun, kita boleh membangunkan potensi diri kita melalui pelajaran, melalui pergaulan dan sebagainya. Begitu juga dengan keluarga. Keluarga, kita bina keluarga kita dan secara tidak langsung komuniti kita pun akan menjadi baik lah. Individu baik, keluarga baik, pastinya komuniti kita akan jadi komuniti yang baiklah, beretika dan beradab lah dan seterusnya ke arah masyarakat dan negara yang maju dan bertamadun lah. Jadi peradaban ni adalah satu jangka masa yang panjang. Mula-mula orang itu beradab dulu. Dia memahami adab, kemudian dia beradab, dan peradaban tu maksudnya negara kita ni hasil daripada selepas daripada era pasca kolonial itu, sekarang ni sedang dinilai oleh masa lah. Sekarang ni selepas kita merdeka 60 tahun, adakah kita sudah mencapai satu peradaban bangsa Malaysia tentunya. Mula-mula dulu ketika selepas merdeka, masih lagi kita belum faham memahami itu yang berlakunya rusuhan kaum, berlakunya ketidakseimbangan dari segi ekonomi, berlakunya kesenjangan yang maksudnya perbezaan di antara golongan kaya dan golongan miskin. Kaum juga terpisah-pisah pada ketika itu. Orang Melayu berada di kampung, mengusahakan jadi petani kebun dan sebagainya. Orang-orang Cina berada di lombong-lombong bijih pada ketika itu dan juga di bandar. Dan orang-orang India berada di estate pada ketika awal kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan. Sebab sudah disetkan oleh penjajah begitu. Jadi di antara ketiga-tiga kaum yang terbesar di negara kita ini, belum ada kesepahaman yang jelas pada ketika itu. Itu yang menyebabkan masing-masing menunjukkan gaya masing-masing dan akhirnya terjadinya rusuhan antara kaum. Namun begitu, selepas era 1970-an sudah adanya dasar-dasar negara, maka krisis di antara kaum ini sudah mula dapat diredakan lah, kerana masing-masing sudah dijaga demi kepentingan. Jadi selepas daripada itu, negara kita sudah mula memahami tentang konsep-konsep konsep-konsep kebersamaan, konsep-konsep unity in diversity, kebersamaan di dalam perbezaan. Walaupun kita mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan agama, namun begitu kita perlu hidup dalam satu masyarakat yang sama. Jadi di situ peranan etika dan peradaban ini sangat penting lah. Sangat-sangat penting untuk ke semua bangsa, semua kaum di negara kita menghayatinya. Okey, dan kita kembali semula nanti kepada apa yang mengikat kita. Yang mengikat kita adalah perlembagaan negara. Nanti kita akan belajar apakah perlembagaan negara ni
peranannya di dalam untuk mengukuhkan lagi etika dan peradaban ini. Okey, jadi anda semua sebagai pelajar tahun pertama tahun pertama di UTHM ni sepatutnya benar-benar dapat menghayati etika dan peradaban ni bagi menjelaskan diri anda bahawa anda adalah seorang individu yang dapat menyumbang sesuatu kepada bangsa, agama dan negara. Okey. Yang itu saya rasa untuk pengenalan topik satu yang itu sajalah. Kalau ada apa-apa nak tanya?